Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang Isnin. Kita bertemu dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-106 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan di mana kita membicarakan salah satu daripada karangan Imamun Nawawi, iaitu kitab beliau yang terkenal Al-Adhkar, menjadikan ada sedikit sebanyak manfaat yang diperolehi, ada sedikit sebanyak kebaikan yang diperolehi. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan Kamilia Zahara Alias Hardi Suhaimi Nurhayati Yahya Ana Sukaimi Kamiza Muhammad Amil, kemudian Galik Sprit Ummi Habibah Abdul Aziz, Z.A. Hashim, Fatimah Karimah binti Abu Bakar, Ummi Akasha, Arif Taib, Nurhayati Yahya, Ruzia Ma'arub, Kasim Masya, Siti Mazura, Yaya Lia, Zuraida Sidik, Fazibah Manaf, kemudian Muhammad Nizam Rahadi, Ummi Akasha, serta Ayahman, Nurazia Mukhtar, Tuan Nurahim Sharif, Zimah Don, Hasiah Nun, Aisyah Usman dan juga Nurizita Rifin serta Ummi Zaihadi. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Saya harap suara saya jelas pada petang ini. So far saya nampak di ruang komen tak ada yang kata tersangkut ataupun jelas. Saya harap suara saya jelas, walaupun di sebahagian tempat mungkin hujan, mungkin cuaca mendung, namun saya harap moga-moga pertemuan ini berlaku dengan lancar. Allah permudahkan segalanya insya-Allah. Kita telah tiba pada muka surat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-158. Mohon jasa baik sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat 158, bab yang ke-17, zikir-zikir selepas solat. Kata Imam Nawawi, babu al-adhkar ba'da salah, zikir-zikir selepas daripada solat. Lumun sahabat-sahabat catatkan di ruang komen supaya yang join kemudian tahu kita berada di mana. Tak semua yang dapat join setiap hari. Mungkin ada yang kali pertama, mungkin ada yang setelah sekian lama. Lalu mohon catatkan di ruang komen, dan kalau ada yang bertanya mohon bantu maklumkan di mana kita berada. Lalu kita berada pada muka surat 158 pada bab yang ke-17. Tajuknya adalah zikir-zikir selepas daripada solat. Semalam kita telah selesai tentang doa selepas tasyahud. Kita telah selesai zikir dan ucapan yang patut diungkapkan oleh lelaki ketika mana perlu untuk berbicara. Contohnya ada orang ajak bercakap dan sebagainya. Sebentar saya nak pinkan sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih, saya nak pinkan sebentar.
Okey. Okey. Lalu muka surat 158 bab yang ke-17, zikir-zikir selepas solat. Lalu kita dah selesai dah berkenaan tentang solat. Imam Nawawi mula masuk pada tajuk berkenaan zikir-zikir, termasuklah pada zikir sebenarnya doa-doa selepas solat. Termasuk pada waktu itu doa-doa selepas solat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ajma'al ulama'u ala istihbabi dzikri ba'da salah. Kata Imam Nawawi, para ulama sepakat mengatakan bahawa dianjurkan, bahkan istihbab maksudnya disunatkan. Para ulama sepakat mengatakan istihbab, sunatnya untuk bacaan zikir-zikir selepas solat. Ajma'al ulama ala istihbabi zikir, bahawa sunat untuk berzikir selepas daripada solat. Termasuklah dalam zikir adalah doa selepas daripada solat. Kata Imam Nawawi, waja'at fihi ahadith kathirah sahihah fi anwa'in minhu muta'addidah. Kata Imam Nawawi, begitu banyak hadis yang sahih telah datang mengenai zikir-zikir ini. Di sini kami menukilkan sebahagian daripada zikir-zikir yang penting. Lalu banyak riwayat menceritakan tentang zikir-zikir selepas solat, riwayat yang sahih, riwayat yang banyak daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kat sini Imam Nawawi akan sebutkan satu persatu. Namun di sini kata Ibnu Allan, antara riwayat yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi di sini adalah riwayat yang kita akan baca pada muka surat 160 sebentar. Allahumma salli 162, muka surat 162, riwayat 190, riwayat yang sahih, yang mana Nabi SAW bersabda kepada Muaz, wahai Muaz, sesungguhnya aku sayang kepadamu, maka aku berpesan kepada kamu, janganlah kamu sesekali tinggalkan selepas daripada setiap kali solat untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lalu ini semua dalil bahawa sunat untuk berzikir, bahkan berdoa selepas daripada solat. Begitu juga riwayat-riwayat yang lain yang kita akan baca. Lalu Imam Nawawi mula membawa kepada kita zikir-zikir, nanti di hujung bab akan dibawakan doa-doa. Yang pertama, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, riwayat 179, rawaina fi kitab Tirmizi an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kata Imam Nawawi rahimahullah, kami meriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi. Kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini ada juga dalam riwayat Imam Nasa'i. Lalu boleh tambah di situ, ada juga dalam riwayat Nasa'i. Lalu dalam Sunan Tirmizi, termasuk juga dalam Sunan Nasa'i, daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya bahawa ayyud du'ai asma, wahai Rasulullah, bilakah waktu doa yang paling didengari? Asma, yang paling didengari. Kata para ulama hadis, bila disebut tentang asma, maka maksudnya pada waktu itu adalah asra'u ijabah, yang paling segera untuk dikabulkan. Lalu sahabat bertanya, bilakah waktu doa yang paling didengari? Sebenarnya maksudnya bilakah waktu doa mustajab. Lalu boleh tuliskan dalam kurungan doa, waktu doa yang paling didengari, dalam kurungan doa yang paling mustajab untuk berdoa. Maka sabda Nabi SAW, jawful laylil akhir wa duburus salawatil maktubat. Lalu Nabi sebut dua waktu, yang mana itu adalah waktu yang doa mustajab. Sabda Nabi SAW, jawful laylil akhir. Jawf memberi makna akan tengah malam, jawf, ataupun separuh malam.
Tetapi di sini diterjemahkan sebagai sepertiga malam kerana jelas daripada riwayat yang lain Nabi SAW menyebut tentang kelebihan sepertiga terakhir daripada malam. Sebab itu diterjemahkan sebagai sepertiga. Walhal perkataan jauf terjemahnya bukanlah sepertiga, terjemahnya adalah separuh ataupun ketika mana pada pertengahan malam. Lalu sabda Nabi, waktu yang mustajab adalah jauful lail al-akhir, sepertiga malam yang terakhir. Dan kemudian sabda Nabi, dan ini merupakan tajuk bab kita, menjadikan ini dalil. Sabda Nabi SAW, wa duburus salawatil maktubat, dan sejurus selepas solat fardu. Maktubat maksudnya solat fardu, solat wajib dalam kurungan solat fardu yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Ini adalah dalil menunjukkan pada waktu itu ianya digalakkan untuk berdoa selepas solat fardu. Walaupun ada kenyataan, contohnya kenyataan daripada Ibnul Qayyim yang mengatakan sebaliknya, ataupun ada kenyataan daripada pihak-pihak yang tertentu, dia kata tak payah nak doa lepas solat, itu semuanya adalah bid'ah dan sebagainya, maka sebenarnya ianya adalah waktu yang mustajab. Lalu Imam Nawawi bawakan riwayat yang pertama nak menunjukkan pada waktu itu ianya adalah waktu yang mustajab untuk berdoa selepas solat. Mungkin ada yang berkata, ya, kami tak mengatakan tak payah doa selepas solat, cumanya doa sendiri-sendiri, tak payah doa berjemaah, tak payah zikir beramai-ramai. Sebab itu Imam Nawawi bawakan riwayat yang ke-180 daripada Abdullah bin Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim lagi, menunjukkan sunat untuk berzikir beramai-ramai, dan itu adalah antara amalan yang dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu riwayat 179 nak menunjukkan waktu itu adalah waktu yang mustajab doa. Lalu rugi orang yang tak berdoa sejurus selepas daripada solat, dia tidak berzikir selepas daripada solat. Lalu walau sibuk macam mana sekalipun, luangkan masa untuk berzikir, luangkan masa untuk berdoa selepas daripada solat. Lalu itu yang riwayat pertama. Riwayat 180 kita boleh lihat riwayat daripada Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka di sini kata Abdullah bin Abbas nak menunjukkan waktu itu sahabat dia bukanlah zikir sendiri-sendiri, dia bukanlah doa sendiri-sendiri seperti mana dakwaan sebahagian orang, ya bagus zikir selepas solat, tapi waktu itu tak payah nak buat berkelompok, imam buat hal dia, makmum buat hal dia. Padahal sebenarnya boleh sahaja untuk berzikir beramai-ramai ataupun pada waktu itu untuk berdoa bersama-sama. Kata Abdullah bin Abbas, kuntu a'rifun qida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kata Abdullah bin Abbas, aku boleh tahu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah habis solat, telah selesai solat bila aku mendengar bacaan takbir. Maksudnya bila pada waktu itu ada suara takbir yang kuat, waktu itu aku tahu sebenarnya dah habis solat. Pada riwayat ini, riwayat Bukhari dan Muslim ini, para ulama menyebut al-muradu bitakbiri huna, maksud daripada ungkapan Abdullah bin Abbas yang mana dia mendengar takbir dengan suara yang kuat, maksudnya adalah zikir sebenarnya. Kenapa disebutkan zikir? Sebab itu kalau kita perasan, Imam Nawawi bawa riwayat yang berikut, dia tak sebut takbir pada riwayat selepas ini, dia sebut zikir. Kita kena faham cara Imam Nawawi membawa istidlal. Lalu mula-mula dia bawa sunat pada waktu itu untuk berdoa selepas solat kerana ianya adalah waktu yang mustajab. Kemudian mungkin ada orang kata, ya waktu yang bagus tapi tak payah buat berjemaah, tak payah, masing-masing doa sendiri, zikir-zikir sendiri, kerana kalaulah buat beramai-ramai bid'ah. Lalu kata Imam Nawawi tidak, bahawa dibawakan riwayat Abdullah bin Abbas, dia boleh dengar suara sahabat-sahabat pada waktu itu bertakbir.
Lalu mungkin kita berkata, maksudnya ungkapan takbir sahaja, bukan zikir. Kata para ulama, tidak. Sebenarnya maksud takbir pada riwayat ini adalah zikir sebenarnya. Dan sebab itu Imam Nawawi bawa lagi riwayat selepas daripada ini, yang mana di situ dengan jelas disebut ungkapan zikir. Sebab itu dekat perkataan takbir di sini, sahabat-sahabat tulis yang dimaksudkan dengan takbir pada riwayat ini adalah zikir berdasarkan dalil riwayat yang selepasnya. Yang dimaksudkan dengan takbir di sini adalah zikir berdasarkan dalil pada riwayat selepas daripada ini. Sebab itulah kita baca riwayat berikut. Dalam riwayat Muslim menggunakan lafaz kunna, maksudnya kami. Kami boleh tahu solat dah habis bila kami mendengar suara zikir yang kuat daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalaulah Nabi seorang pada waktu itu, maka tak dengar. Maka daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian riwayat seterusnya, pada riwayat lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim, begitu juga riwayat ini dinukilkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Abdullah bin Abbas berkata, anna raf'as sauti bizikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini lebih jelas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Anna, sesungguhnya, rafa'a, meninggikan, as-saut, suara. Kenapa nak meninggikan suara? Bizikir, dengan zikir. Hina yansarifun nasu minal maktubah, ketika mana orang-orang selesai salat fardu. Kana, telah berlaku ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semenjak zaman Nabi lagi. Lalu selepas daripada solat pada waktu itu berzikir. Dan di sini kita nampak perkataannya zikir, bukannya takbir, bukannya ucapan Allahu Akbar. Lalu pada riwayat ini kata Abdullah bin Abbas, meninggikan suara pada selesai solat untuk berzikir. Perbuatan itu telah berlaku semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, dan juga hadis riwayat daripada Abu Daud dan juga Musnad Ahmad. Lalu boleh tambah di situ Abu Daud dan Musnad Ahmad. Lalu para ulama hadis menyebut, kenapa Abdullah bin Abbas sebut begini? Kami boleh tahu solat dah habis. Kata Qadhi Iyad ketika mana menerangkan riwayat ini, kerana pada waktu itu Abdullah bin Abbas dia masih lagi kecil, dia belum lagi solat. Dia masih lagi kecil, dia tak baligh. Pada waktu itu usianya baru beberapa tahun. Waktu Nabi wafat pun usianya para ulama menyebut baru 13 tahun, dan ada lagi beberapa pandangan yang lain. Maka pada waktu itu dia masih lagi belum baligh. Maka untuk dia tahu dah habis solat dekat masjid adalah dia dengar suara orang mula berzikir. Dan riwayat yang ketiga ini kita nampak berzikir dengan suara yang kuat. Kemudian kita lihat juga pandangan kata Qadhi Iyad. Riwayat ini juga nak menerangkan bahawa mungkin pada waktu itu Abdullah bin Abbas dia solat dekat belakang. Sebab dia masih lagi belum baligh, dia masih lagi kanak-kanak. Lalu dia solat dekat belakang. Lalu untuk dia tahu solat dah habis adalah bila pada waktu itu zikir berlaku dengan kuat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu amat tak tepat dakwaan sebahagian orang mengatakan bahawa zikir dengan kuat tak pernah berlaku pada zaman Nabi. Zikir dengan kuat pada waktu itu adalah bid'ah. Zikir dengan kuat tak ada sebarang dalil. Maka Imam Nawawi bawakan riwayat-riwayat ini, bahawa sebenarnya daripada riwayat Abdullah bin Abbas memang pada waktu itu zikir telah berlaku dengan suara yang kuat. Lain perkara kalaulah pada waktu itu ada orang rasa terganggu dan sebagainya, lalu sebenarnya tak rasa terganggu pun, sebab waktu itu memang waktu untuk berzikir, memang waktu untuk berzikir. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dah nampak daripada sini akan riwayat-riwayat yang ada. Okey,
Jom kita lihat apakah zikir-zikir yang ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abdullah bin Abbas mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, sebentar kita buka kitab yang asal. Wa qala Ibn Abbas, muka surat 159, Abdullah bin Abbas mengatakan, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku mengetahui yang demikian itu ketika mana manusia mula beredar, maka waktu itu aku mula mendengar. Riwayat 181 menceritakan tentang zikir-zikir yang mula diamalkan. Apakah zikir-zikir yang sunat untuk diamalkan selepas solat? Riwayat 181 kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa rawaina fi sahih Muslim, dan kami riwayatkan, kata Imam Nawawi, dalam sahih Muslim daripada Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, kata Thauban, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatih, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dah selesai salat, istaghfara thalatha, Nabi akan beristighfar 3 kali. Lalu sebab itu, kenapa selepas solat kita istighfar 3 kali? Sebab dalilnya daripada riwayat Muslim, daripada Thauban, Nabi SAW istighfar. Terpulang sama ada nak istighfar dengan astaghfirullah sahaja, ataupun astaghfirullahalazim, ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ataupun huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kita dah bincangkan, ada kedua-dua riwayat pada bab yang lalu. Lalu sebenarnya Nabi istighfar 3 kali. Lalu terpulang dengan lafaz yang bagaimana, pendek ataupun panjang. Cumanya riwayat ini kita nampak bila Nabi selesai salat, Nabi istighfar 3 kali. Dan itu yang kebanyakan daripada masjid dan surau buat, istighfar sebanyak 3 kali. Lalu Nabi istighfar 3 kali. Ini zikir yang pertama. Kemudian baginda Nabi SAW mengucapkan Allahumma. Jom sahabat-sahabat ikut. Mohon jasa baik yang baru join ataupun yang belum bantu share, untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW dalam riwayat Muslim, Nabi SAW membaca Allahumma. Sama-sama sahabat ikut. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu apakah terjemahannya? Allahumma, ya Allah, anta, dikaulah, assalam, apa zat yang pada waktu itu memiliki keselamatan, keamanan, kesejahteraan. Wa minka, dan daripada dikaulah juga ya Allah, assalam, keselamatan dan juga kesejahteraan. Tabarakta, maha suci engkau ya Allah, ya zal jalali, zal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan juga kemuliaan. Ketika mana salah seorang perawi daripada hadis ini, Al-Auza'i, salah seorang perawi hadis ini, ditanya mengenai bagaimana bacaan istighfar, maka dia pun menjawab astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka itu jawapan berkenaan tentang bagaimana untuk istighfar. Lalu di sini kita telah belajar tentang dalil untuk istighfar, kita telah belajar dalil untuk Allahumma antas salam. Seterusnya ada zikir yang lain yang mana Nabi SAW baca. Ini adalah riwayat yang mana 182 dan juga 183.
182 dan juga 183. Riwayat tentang la ilaha illallah wahdah dan juga Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta dan sebagainya. Lalu kita dah belajar dah berkenaan tentang waktu itu adalah mustajab untuk berdoa. Kita dah belajar dah juga daripada riwayat Abdullah bin Abbas, memang daripada zaman Nabi pada waktu itu zikir dilakukan dengan suara yang bukan perlahan. Kita dah belajar dah dalil tentang istighfar. Kita telah belajar juga dalil tentang Allahumma antas salam. Seterusnya riwayat 182 dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat, baginda akan mengucapkan, jom sahabat-sahabat ikut bersama, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu. Adapun yuhyi wa yumit ada dalam riwayat yang lain, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Lalu Nabi baca doa ini. Dalam riwayat ini tak disebut berapa kali, tetapi dalam ada sebahagian riwayat yang lain menyebut bahawa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dibaca 10 kali pada selepas subuh dan selepas maghrib. Yang itu nanti kita akan kongsikan kemudian. Kita baca lagi sekali supaya biasa pada lidah yang belum biasa dan boleh ingat kepada yang dah biasa. Lalu ini riwayat mana? Bukhari dan Muslim. Daripada siapa? Mughirah bin Syu'bah. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad disebutkan di sini, sama-sama sahabat ikut lagi sekali. Zikir ni kebanyakan daripada kita biasa baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Adapun yuhyi wa yumit tak ada dalam riwayat ini, namun ada dalam riwayat lain. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adapun sampai sini kebanyakan orang biasa amal. Tapi yang berikut ni banyak orang tinggalkan, tak amal. Padahal makna dia sangat mendalam, makna dia sangat bagus. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Apakah terjemahannya? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Wahdah, Allah yang esa. La syarikalah, langsung tiada sekutu bagi Allah. Lahu, hanya milik Allah. Al-mulku, kerajaan. Walahu, dan hanya milik Allah. Alhamdu, segala puji-pujian. Wahuwa, dan dialah, iaitu Allah, ala, atas, kulli, tiap-tiap, syai'in, sesuatu, qadir, yang maha berkuasa. Allahumma, ya Allah, la, langsung tidak ada, mani'a, yang boleh menghalang, lima a'taita, untuk benda yang engkau nak berikan. Kalaulah Allah nak bagi sesuatu, tak ada yang boleh menghalang. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang boleh memberi. Tidak ada yang boleh memberi. Lima mana'ta, kalaulah ada sesuatu yang engkau nak halang. Kalaulah Allah kata Allah tak nak bagi, siapa pun nak bagi tak boleh. Dan kalaulah Allah buat keputusan nak bagi kepada kita, walaupun satu dunia nak halang, tak ada siapa yang boleh menghalang. Itulah Allah, berkuasanya Allah. Wala yanfa'u dzal jad minkal jad, dan tidak pula bermanfaat kekayaan seseorang
di sisi Engkau ya Allah. Tak ada kekayaan yang boleh memberi manfaat di sisi Allah. Tak ada kemuliaan yang boleh memberi manfaat di sisi Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya dan Allah itu maha, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah maha mulia. Lalu doa ni kena baca, dan ini daripada sini membetulkan akidah kita. Kadang-kala kita marah bila kita tak dapat sesuatu, padahal itu memang ketentuan Allah. Kadang-kala bila kita dapat sesuatu, kita menjadi lupa diri, padahal sebenarnya itu memang datang daripada Allah. Adapun berkenaan tentang bacaan 10 kali, kita akan kongsikan kemudian. Tetapi ini yang dibaca oleh Nabi selepas daripada solat, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Begitu juga dalam Sahih Muslim, riwayat yang lebih kurang sama, cumanya ada penambahan dan sedikit sebanyak perbezaan perkataan. Yang ini insya-Allah kita akan sambung esok, insya-Allah. Kita akan sambung esok kerana dah jam 6.30. Kita hanya buat perkongsian selama 30 minit, lalu jemput sahabat-sahabat sentiasa bersama dalam dua perkongsian kita, iaitu jam 8 pagi hayati Quran dan jam 6 petang dalam pengajian kita Al-Azkar. Moga-moga dua perkongsian ini ada sedikit sebanyak manfaat untuk saya dan juga untuk setiap daripada kita. Moga-moga lepas ini bila kita beramal dengan ilmu, kita beramal dengan pengetahuan, dan kita beramal dengan adanya sumber rujukan. Terima kasih kepada sahabat yang bersama, yang telah bantu share, kongsi dan juga meluangkan masa bersama. Yang kali pertama join, ahlan jemput join, ianya adalah percuma. Ajak juga yang lain, luangkan sedikit masa. Kalaulah tak sempat secara live, maka pada waktu itu boleh tengok ulangan. Dan kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar sebagai rujukan, maka boleh sahaja tekan link yang ada di ruang komen, ataupun terus mesej kepada nombor Vital Book 013 30 32 317. InsyaAllah kita akan bantu untuk postkan kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian. Yang kali pertama join, jemput juga join Telegram channel Kuliah Ummah Aziz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka kepada yang berpuasa 6 ataupun puasa ganti ataupun puasa sunat. Kita jumpa esok jam 8 pagi insya-Allah.